kita perlu juga mengingati Nabi SAW yang telah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada kita, telah memberikan kepada kita satu anugerah yang begitu besar yang membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, membawa kepada kesejahteraan di atas di dalam kehidupan kita, membawa keselamatan di akhirat sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina an-ni'mata bi a'zami minhajin syuri' minhajul Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha ar-rasul al-karim wa ala alihi wa ashabatihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa ahshurna fi zumratihi مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. InsyaAllah saya akan cuba menceritakan kepada kita tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya pada hari ini, iaitu hari yang mulia ini, iaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, penghulu segala hari, hari Jumaat, kita digalakkan untuk bersalawat kepada baginda SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi dengan sempena itulah kita perlu juga mengingati Nabi SAW yang telah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada kita, telah memberikan kepada kita satu anugerah yang begitu besar yang membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, membawa kepada kesejahteraan di atas di dalam kehidupan kita, membawa keselamatan di akhirat sana. Dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada kita, mengurniakan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasula, sekira-kiranya dengan pemberian itu, dengan anugerah itu, kurniaan itu, dengan mengutuskan seorang rasul. Idh ba'atha fihim rasulan minhum, di kalangan mereka sendiri. Mereka kenal siapakah dia, siapakah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kenal nasabnya. Yatlu 'alaihim ayatih, diutuskan dengan membacakan ayat-ayatnya, iaitu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wahyunya. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan menyucikan hati-hati mereka, membersihkan hati-hati mereka daripada kekotoran jiwa, kekotoran rohani, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita berselawat kepada Nabi kita junjungan besar sallallahu alaihi wasallam, dengan kita melaksanakan amal ibadah, solat, puasa, zakat dan juga haji, dengan kita membanyakkan tasbih, tahmid, tahlil itu, tazkiyah, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar mereka. Nabi diutuskan dengan kurniaan itu, utusan itu membawa apa? Mengajar kita al-hikmah, al-kitab wal hikmah, mengajar Al-Quran
dan juga mengajar al-hikmah, iaitu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sekira-kiranya mereka itu sebelum mendapat hidayah, sebelum didatangkan seorang rasul itu, kanu fi dhalalin mubin, mereka dalam kesesatan yang sangat nyata. Dan inilah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, anugerah yang begitu besar. Kalau kita dapat anugerah daripada pemimpin kita, daripada raja kita, daripada siapa-siapa yang memberi kepada kita anugerah, kita rasa gembira. Ini kan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haruslah kita bergembira seperti mana yang dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau yang berjudul Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengata, mimma zadani syarafan wa tiha, mimma zadani syarafan wa izza, wa qittu bi akhmusi ata'u thuraya, dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa ansayyarta ahmada di nabiyya. Beliau berkata, mimma zadani syarafan wa izza, perkara yang menyebabkan aku ni rasa bangga, rasa mulia, rasa besar. Dengan apa dia? Waqitu bi akhmusi atau thuraya, hampir-hampir tapak kaki aku. Di bawah tapak kaki, dia panggil akhmus. Bahasa Arab, di bawah tapak kaki yang dalam itu. Biasanya tapak kaki tak sampai lagi. Di akhmus, di akhmusi, di bawah tapak kaki aku, memijak atau thuraya, memijak bintang Thuraya. Apabila orang Arab menyebut bintang Thuraya, itu bintang yang paling jauh, yang paling diingini, kita duduk kat situ. Ini kan kita pula zaman sekarang, kita baru hanya sampai kepada planet Mars, kan? Sampai ke bulan, kita dah rasa gembira. Kalau kita dapat ke sana pun, kita angkat ambil selfie, kita ambil gambar. Ni hampir-hampir kita pijak bintang Suraya, bintang yang paling jauh, bintang yang terdekat dengan muka bumi pun berapa je? 400 tahun, 4 tahun. 4 tahun cahaya, jauh tu, 4 tahun cahaya. Kalau ukuran dia 8 cahaya, ini kelajuan dia, matahari, cahaya matahari sampai ke bumi 8 minit. Ni 4 tahun cahaya. Begitu lama, jauhnya bintang yang paling dekat dengan muka bumi. Jadi nak sebutkan sini bahawa rasa gembiranya dia, mimma zadani syarafan wa izzan wa tihan, dalam riwayat yang lain. Rasa gembira, rasa habis dah ni. Kemaruk dengan rasa gembira itu, dengan kemuliaan itu. Dengan apa? Hampir-hampir kakiku memijak bintang Thuraya. Apakah yang sebenar yang menyebabkan dia rasa gembira, rasa bangga, rasa mulia? Dukhuli tahta qawlika ya ibadi, masuknya aku di bawah firman-Mu wahai Tuhan. Tahta qawlika ya ibadi, ke firman kamu wahai Tuhan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kegembiraan, anugerah yang sangat kita rasa gembira. Allah panggil kita hamba-Nya. Allah mendekatkan diri dengan berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila Tuhanmu bertanya, apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi, hamba-Ku. Allah memanggil hamba-Nya yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Itulah kita rasa gembira dengan panggilan yang Allah berikan kepada kita. Yang tu yang pertama. Kata Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau tadi. Tambahnya lagi, wa ansayyarta Ahmad li nabiyya, dan kamu jadikan Muhammad itu Ahmad. Itu salah satu daripada nama Nabi kita, seperti mana disebutkan dalam Al-Quran. Ahmad, Nabi kita dinamakan sebagai Ahmad, seperti mana disebut dalam Al-Quran. Wa ansayyarta Ahmad li nabiyya, kamu jadikan Muhammad itu Nabi kami. Itulah menyebabkan kami ni rasa gembira, kami ni rasa suka, kami rasa besar sangat ganjaran itu. Bukan kita hanya dapat kebahagiaan di dunia, bukan hanya sekadar kita ni sihat, kita mendapat nikmat kesenangan hidup, tetapi dengan sebablah Nabi lah kita rasa gembira, kita rasa besarnya kurniaan itu, seperti mana kita dapat ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh manusia itu sendiri. Ini kan Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita. Jadi hendaklah kita berselawat kepada Nabi SAW di hari yang mulia ini. Dengan Nabi lah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Alam bukannya alam satu je, bukan alam manusia ni yang kita ada fizikal kita ni, depan mata kita ada kereta, ada rumah. Tetapi alam itu bermacam-macam alam. Adanya alam manusia, dia ada alam jin. Sebab kita tak nampak jin. Kita tak nampak jin. Dia ada alam roh. Roh tidak, bukannya alam roh ni bukannya alam jin. Yang kita tak boleh sampai ke alam roh. Jin pun boleh tak boleh sampai ke roh juga. Jangan pula kita campur aduk di antara roh dengan jin. Jin tu macam roh macam jin. Kita kata ada orang datang ke rumah kita, anak kita datang ke rumah, jadi mengarut pula. Padahal roh itu satu alam yang lain. Dia panggil alam barzakh. Duduk alam barzakh. Bila orang mati duduk alam barzakh, dia tidak sampai, kita tidak boleh sampai, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alam akhirat, alam lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kepada seluruh alam. Bukan hanya sekadar alam kita, bahkan alam segala-gala alam. Termasuklah bukannya bagi manusia, tetapi juga bagi jin, juga bagi binatang, juga bagi benda yang hidup di atas muka bumi ini. Benda yang tak hidup pun Allah Subhanahu wa taala yang berikan rahmat dengan sebab Nabi SAW. Bagaimana tunggul kayu merintih kepada Nabi SAW. Tunggul kayu merintih. Pada satu hari Nabi SAW berkhutbah. Duduk di atas tempat disediakan oleh para sahabat, sediakan tempat untuk Nabi SAW berkhutbah. Sediakan tempat untuk berkhutbah, untuk diri, untuk bercakap, untuk berceramah. Nabi duduk, tempat baru. Jadi apabila Nabi sedang bercakap, dengar suara sayu merintih, orang sedang menangis. Dia cari siapa dia? Tunggul kayu sedang menangis. Tunggul kayu menangis kepada Nabi SAW. Ni kan kita manusia yang Allah Ta'ala berikan rahmat kepada kita. Dengan syafaat baginda SAW, maka hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga berselawat kepada Nabi SAW. Nabi yang sayangkan kepada umatnya. Maka hendaklah kita sambut seperti mana Allah sambut Nabi kita dalam surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Demi waktu duha dan malam yang akan berlalu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu wahai Muhammad, tidak mewadakkan kamu. Wa ma qala, dan tidak membiarkan kamu wahai Muhammad, tidak sama sekali. Allah sebut situ ma wadda'aka kepada engkau. Begitu juga qala, para ulama mengatakan, mengumumkan makna qala itu, membiarkan, bukan hanya tidak membiarkan kamu, juga tidak membiarkan umat kamu wahai Muhammad. Itulah kebesaran Allah. Allah sambut Nabi dan juga umatnya. Wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguhnya yang terakhir itu lebih baik apa yang terdahulu. Dikisahkan Nabi lambat terima wahyu. Nabi bersedih. Orang Arab, orang Quraisy, orang jahiliah mencerca Nabi. Jadi akhirnya Nabi putus asa. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengangkat walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguhnya yang akhir, yang selepas itu, wahyu-wahyu yang akan datang itu lebih baik juga kepada kamu. Dan di akhirat sana juga lebih baik daripada apa yang ada di sekarang. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhan kamu akan beri kepada kamu supaya kamu redha wahai Muhammad. Allah suka kepada kekasihnya itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahu redha, mahu Nabi itu redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kamu redha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Tuhan kamu akan beri kepada kamu supaya kamu redha wahai Muhammad. Kemudian Allah mengungkit apa yang telah diberikan kepada baginda. Dalam keadaan Nabi ini putus asa, dalam kehilangannya Siti Khadijah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, Allah kata, aku tidak membiarkan kamu wahai Muhammad.
Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah kamu melihat kamu duduk yatim, fa'awa, kami berikan tempat. Asalnya Nabi SAW bila yatimnya Nabi, kehilangan bapa baginda SAW, kehilangan ibu baginda Aminah. Maka Nabi duduk di mana? Bersama dengan tok dia. Duduk bersama Abdul Muttalib. Allah berikan tempat. Fa'awa, kami berikan kamu tempat duduk. Hilangannya Abdul Muttalib, kamu duduk bersama dengan Abu Talib. Abu Talib lah yang mempertahankan Nabi SAW sehingga akhir hayatnya. Allah bantu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kamu yatim, Allah berikan tempat kepada kamu. Wa wajadaka dhalan fahada. Kamu dalam keadaan masyarakat yang sesat, Allah berikan kamu petunjuk. Kamu tidak sesat. Kamu tak ikut cara orang jahiliah yang membuat perangai yang bermacam-macam, seperti mana Ja'far apabila menceritakan keadaan golongan orang jahiliah apabila bertemu dengan Raja Habsyah. Nahnu qaumun jahiliyah na'budul asnam wa naqta'ul arham wa ya'kulul minnal qawiyyud dha'if. Sungguhnya kami ini kaum jahiliyah. Nahnu qaumun jahiliyah na'budul asnam. Kami sembah berhala, patung-patung kami sembah. Ini zaman jahiliyah. Naqta'ul arham, kami putuskan silaturahim. Yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Ini keadaan jahiliyah. Tapi kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan orang yang sesat, dalam keadaan orang yang terpinga-pinga mencarikan kebenaran, Allah berikan hidayah kepada kamu. Wa wajadaka dhalan fahada. Berikan hidayah kepada kamu. Kamu tak buat segala perkara tersebut. Wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan kamu memerlukan, Allah berikan kepada kamu apa yang kamu perlukan. Nabi SAW duduk bersama Khadijah, duduk bersama Abu Talib. Mereka inilah membantu baginda SAW dalam memperjuangkan, dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wada'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sebagai pendakwah di jalan Allah taala, Allah beri. Allah sambut Nabi SAW. Allah mengangkat Nabi SAW, diletakkan di dalam surah yang khas, yang khusus. Itu surah Duha ini. Tidakkah kita mentadabbur ayat-ayat ini? Tidakkah kita tadabbur surah Duha ini? Maka dengan itulah juga, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat itu, Allahumma salli ala Muhammad, berselawat kepada Nabi SAW. Allah dulu yang berselawat sebelum Allah memerintahkan kepada kita. Begitu seperti mana Allah menyambut Nabi SAW sebelum diperintahkan kepada kita untuk merasakan bahawa Nabi itu adalah rahmat kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawat dan salamlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita berselawat. Allah berselawat, tidakkah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan yang besar, yang kita patut merasai anugerah yang begitu besar ini. Bila satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Kemudian Nabi kata, tidaklah seorang itu beriman, sebenar-benar beriman, melainkan dia cinta kepada Allah dan juga Rasulnya sepenuh jiwanya. Maka Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, aku cinta kepada engkau dan juga aku cinta pada diri aku. Separuh engkau, separuh aku. Sayyidina Umar radhiyallahu anha. Nabi kata, tidak boleh macam tu. Hendaklah kamu betul-betul cinta kepada aku seperti mana sepenuh-penuh raga kamu. Kemudian Umar berkata, sungguhnya aku mencintai kamu sepenuh-penuh jiwa ragaku. Al-ana ya Umar, sekaranglah Umar. Itulah kebenaran iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang menyebabkan kita akan merasa kemanisan iman.
an yuhibbal mar'in an yuhibballaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seorang itu salah satu daripada kebaikan itu adalah seseorang itu mencintai Allah dan juga Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Adalah kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, iaitu ditujukan kepada Nabi. In kuntum tuhibbunallah, katakan kepada mereka, kepada para sahabat. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu cintakan kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Itulah Nabi kita junjungan besar sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahmat yang paling besar. Kita merasakan keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kelahiran baginda. Secara ittifaq ulama hari Rabiul Awal itu pada Nabi lahir pada Rabiul Awal. Adapun waktu tarikh itu ada khilaf, tak ada masalah. Yang penting inilah bulan yang Nabi lahir. Kita rasakan Nabi SAW itu adalah anugerah. Kalau kita dapat anak, kita rasa gembira. Gembiranya apabila kita dapat anak yang pertama. Kali pertama kita dapat anak, kita rasa inilah anak aku. Kalau itu ayah, jika seorang tok tengok anak dia, cucu yang pertama, bagaimana keadaan dia rasa gembira. Begitulah kita dengan Nabi SAW yang memberi syafaat kepada kita semua di akhirat nanti. Sungguhnya ketika mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha duduk bersama dengan Nabi, tiba nafsu keadaan Nabi itu relax, hatinya relax, tenang gitu. Pada waktu itu dia nak bertanya kepada Nabi. Maka dia bertanya kepada Nabi, tengok dalam Nabi ni relax kan, cara kita nak bergurau, kita nak bercakap dengan suami kita, dengan isteri kita, dengan cara macam mana? Dalam keadaan tenang lah. Yang kita nak minta sesuatu, dalam keadaan tenang, marah-marah, kita nak dapat apa? Jadi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan tengok Nabi ni dalam relax, tenang macam tu, tiba nafs. Maka dia bertanya, Ya Rasulullah, ud'ullah li. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk aku. Ud'ullah li, doakan untuk aku. Minta Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha minta kepada Rasulullah. Romantiknya Sayyidatuna Aisyah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam keadaan Nabi ni tenang, baru dia minta. Dan kita ni tengah marah minta, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunlah dosa Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang telah lalu, apa yang akan datang, apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Apabila Sayyidatuna Aisyah dengar, faqalat, dia berkata, maka dia ketawa dia sampai kepada pangkuan dia. Suka sangat dengan doa tersebut. Maka Nabi SAW melihat gelagat Sayyidatuna Aisyah, baginda SAW berkata kepada Aisyah, ayasuruki du'ai. Kamu suka ke doa aku ni? Aisyah suka sangat sampai kepala dia, sampai ke pangkuan dia. Suka sangat. Macam kita lah gelak gelak sangat. Oh, dapat doa Nabi. Memang pasti mustajab punya. Gembira sangat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu, gembira sangat. Ayasuruki du'ai. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, kamu suka ke doa aku ni? Suka sangat doa ni. Maka Sayyidatuna Aisyah berkata, faqalat, ma liyala yasuruni du'auk. Kenapa aku tak suka pula dengan doa kamu, wahai Rasulullah? Kenapa aku tak suka pula? Maka Nabi bersabda, qal, innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Sungguh itulah doa aku bagi umatku. Itulah doa aku bagi umatku pada setiap kali solat. Bukan solat fardu saja. Solat Nabi itu bukan macam kita solat. Solat sunat semua itu Nabi buat. Fi kulli salah, Nabi doa kepada umatnya. Tidakkah kita bergembira dengan Nabi SAW berdoa kepada umatnya? Itulah Nabi SAW. Maka hendaklah kita angkat Nabi SAW, gembira dengan Nabi SAW. Bila lagi kita nak bergembira dengan Nabi? Nabi SAW, satu hadis ni, saya habiskan dengan satu hadis ini. Hadis yang begitu panjang.
Kisah yang panjang lah, dia diriwayatkan dalam As-Sahihain, dalam Bukhari dan juga Muslim. Pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, dah terlalu lama duduk di padang mahsyar. Pada mahsyar di akhirat nanti bersamaan, bukannya macam kita ni. Satu hari bersamaan di akhirat 1000 tahun. 1000 tahun di atas muka bumi. Hidup kita di atas muka bumi tak sampai 100 hari. Tak sampai 100 tahun. Jaranglah 100 lebih tu ada. Ni 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti 1000 tahun seperti mana kamu kira. Maksudnya satu hari di sisi Allah di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun. Duduk di padang mahsyar, macam mana keadaan? Huru-hara padang mahsyar. Dia datanglah satu kumpulan ni, dalam keadaan huru-hara ni, mencari selesaikan masalah. Padang mahsyar ni, terkumpul duduk di padang mahsyar. Maka mereka berkumpul. Dia kata, kita ni kena dapatkan sesuatu, bertemu dengan Tuhan ni, untuk selamatkan kita ni, dapatkan syafaat. Mana kita nak cari syafaat ni? Dan keadaan huru-hara yang teruk ni daripada padang mahsyar, maka mana nak buat? Maka mereka pergi cari. Siapa dia? Abul Bashar, bapa segala manusia. Bapa manusia. Siapa dia? Nabi Adam AS. Kita jumpa dia sebab Allah Ta'ala cipta dia. Dia lah orang pertama sekali Allah cipta dia. Kita jumpa dia, kita minta syafaat dia. Pergi jumpa Nabi Adam AS. Ya Adam, wahai Adam, engkau lah bapa manusia. Sungguhnya Allah telah menciptakan kamu dengan dirinya. Allah Ta'ala cipta sungguh. Kita keturunan manusia ini min sulalatin min tin. Kita ni daripada zuriat tanah, daripada air mani itu sendiri, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Tapi Allah Subhanahu ciptakan daripada tanah tu sendiri. Nabi Allah Ta'ala cipta. Kamu nak Allah Ta'ala cipta, mereka berkata. Maka Nabi Adam AS berkata, sesungguhnya aku telah makan buah yang telah dilarang oleh Allah. Allah larang aku makan buah tersebut. Terasa ni dosa, walaupun Allah Ta'ala ampun dah dosa dia. Fataba alaih, Allah telah ampunkan dosa Nabi Adam AS. Tapi rasa lagi pada akhirat, rasa lagi kesalahan, rasanya kesilapan. Satu dosa, bukan banyak, satu je. Aku makan buah ya. Maka dia kata apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak marah pada hari ini seperti hari ini, dan juga seperti sebelum dan yang akan datang. Allah marah sungguh pada hari ini. Maksudnya Allah Ta'ala marah sungguh hari ini, hari kiamat nanti. Allah marah hari ini, tidak pernah Allah marah sebelumnya seperti sebelum akan datang. Ini hari ini Allah paling marah. Maka dia berkata apa? Nafsi diri aku. Tu Nabi Adam AS kata, diri aku tak boleh buat apa. Ni aku belum masalah ni. Makan buah satu je. Tu pun Allah Ta'ala ampunkan dah. Allah sebut dalam Quran, fataba alaihi, Allah ampunkan dosanya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Itu ayat dia. Ayat dalam surah Al-Baqarah dan surah lain pun ada cerita. Maka Allah telah ampunkan. Tapi dia kata apa? Nafsi diri aku. Tak boleh selamatkan orang lain. Aku ni tak selesai lagi. Idhab ila Nuh. Idhabu ila Nuh. Maka pergilah ke Nabi Nuh. Kerana dia adalah Nabi yang terawal, Rasul yang terawal. Nabi Nuh. Jumpa Nabi Nuh. Wahai Nuh, selamatkan kami. Nabi Nuh cakap, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak marah seperti hari ini, seperti hari ini sebelum dan akan datang. Tidak marah seperti itu. Tidak pernah marah macam tu. Maka Nabi Nuh kata, nafsi diri aku. Nabi Nuh pun cakap macam tu. Nabi Nuh kata apa? Idhabu ila Ibrahim. Pergi jumpa Nabi Ibrahim AS. Mereka pergi jumpa Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, engkau lah kekasih Allah. Allah sebut Khalilullah Nabi Ibrahim AS. Jumpa Nabi Ibrahim, dia kata, ya Ibrahim, engkau dah Khalilullah, bantulah kami, syafaatkan kami ni. Kami dalam keadaan pada mahsyar, dia kata huru-hara pada mahsyar, bantulah kami. Maka Nabi Ibrahim kata, sesungguhnya aku telah menipu 3 kali. Kisah dia pukul bahala, dia cakap tentang anak, isteri dia kata anak saudaranya. Dia 3 lah, 3 penipuan. Tapi tipu tu bukan tipu, dia panggil helah. Dia bukan tipu sebenar. Orang pun tahu. Kita bukan nak syarah tu. Kita nak cerita bahawa tu pun dia rasa bersalah. 3 kali tipu. Rasa bersalah.
Menegakkan kebenaran. Nipu tu menegakkan kebenaran. Helah, tipu helah itu menegakkan kebenaran. Itu perkara bersalah. Inna Allah la yaghfiru mithla hadzal yaum. Sungguhnya Allah Subhanahu tidak marah seperti hari ini sebelum yang akan datang. Nafsi diri aku. Tu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, perkasa apa? Diri aku tidak boleh. Tak ada siapa. Aku pun tak selesai lagi ni. Idhabu ila Musa. Pergi jumpa Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, engkau dah kalimullah, engkau dah berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Allah Ta'ala Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Engkau lah kalimullah. Bantulah kami, syafaat kepada kami. Sungguh Nabi Musa berkata, sungguhnya aku telah membunuh seseorang. Nabi Musa telah tumbuk kan. Dia bergaduh, tumbuk. Mati sekali, tumbuk mati. Tak sengaja, bukan sengaja, tak sengaja. Tumbuk mati. Kuat, badan dia kuat. Innahu laqawiyyun aziz. Sungguh dia kuat. Nabi Musa alaihissalam tertumbuk mati. Aku telah bunuh seorang. Rasa dosa habis. Sungguhnya Allah, dia kata apa? Sungguhnya Allah tidak marah seperti hari ini, seperti yang lalu akan datang. Tak pernah marah hari ini. Nafsi diri aku. Itu Nabi Musa alaihissalam. Tak dapat beri syafaat kepada orang lain. Diri aku. Hari kiamat ni nak dapatkan syafaat dia pun bermasalah. Itu Nabi alaihissalam, alaihimussalam. Idhabu ila Isa. Kamu pergi jumpa Nabi Isa. Maka mereka jumpa Nabi Isa. Wahai Isa, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kamu tanpa ayah. Beri syafaat kepada kami. Nabi Isa pun bercakap, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak marah seperti hari ini dan juga akan datang. Marahnya Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Nafsi diri aku. Nabi Isa alaihissalam. Tak boleh nak beri syafaat, tak boleh. Bayangkan, semua yang dijumpa itu adalah ulul azmi minar rusul. Bukan rasul saja, bukan nabi saja, ulul azmi minar rusul. Ulul azmi bukan sebarangan nabi. Dekat dengan Allah Subhanahu, tak mampu untuk memberi syafaat kepada manusia. Ulul azmi minar rusul. 1, 2 dosa. Rasa tersalah. Tak mampu untuk beri syafaat. Kita ni tak tahu dah berapa banyak dosa kita. Allah Subhanahu Wa Taala cerita, kita ni dosa kita, dia sebut dosa kita sepanjang sayup mata memandang. Tu dosa kita. Allah sebut satu-satu. Oh ya, betul, dosa aku. Ni dosa aku. Sayup mata memandang. Ni Nabi ni 1, 2. Ulul azmi, bukannya seorang rasul Nabi biasa tak. Ulul azmi minar rusul. Maka Nabi Isa berkata kepada mereka, idhabu ila Muhammad. Pergi kamu jumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, ha ana itulah aku dia. Nabi dah tahu. Sebab Allah bagi kepada Nabi. Maka fa'antalik, Nabi kata, aku pergi. Fa'antaliku ila tahtal arsh. Aku pergi di bawah arsh. Aku sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah berikan wahyu kepada aku untuk bertahmid kepada Allah Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud lama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi, irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wasal tu'ta wa syafa' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepada kamu. Berkata kamu akan didengarkan. Wasal tu'ta, kamu minta kamu dapat. Wa syafa' tu syafa', kamu beri syafaat, kamu akan dapat berikan syafaat kepada orang lain. Nabi berkata apa? Ummati, umatku. Umatku, Nabi sebut. Umatku. Maka diserukan. Fana dan munadin, maka diserukan. Maka dikeluarkan daripada api neraka itu. Mithqal habbati min syair minal iman. Sebesar bijirin. Dalam hati iman. Dikeluarkan daripada neraka. Dikeluarkan semua sekali. Ada je sebesar iman dia sebesar bijirin. Bijirin dia sebesar tu. Keluar daripada api neraka. Nabi tengok, Nabi kembali kepada bawah arasy, minta lagi pada Allah Ta'ala, memuji seperti mana yang disebut tadi. Irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wasal tu'ta wa ashfa' tu syafa'. Kamu minta, kamu dapat, kamu beri syafaat, dapat beri syafaat. Nabi kata apa? Ummati. Nabi kata umatku. Tak habis lagi. Dikeluarkan lagi. Saya nak pendekkan. Dikeluarkan lagi. Hajan dah. Saya kena dikeluar, saya habiskan. Sampai keempat. Nabi kata apa? I'dhanli. Sujud kali keempat dan sebut, I'dhanli ya Rabb. Izin kepada aku.
man qala masukkan orang yang berkata fi man qala la ilaha illallah, masukkan orang yang berkata la ilaha illallah. Sebut je la ilaha, bukan ada iman, sebut je la ilaha illallah, masukkan syurga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Dengan kemuliaanku, kemegahan aku, kebanggaan aku ini, aku akan keluarkan daripada neraka itu orang berkata la ilaha illallah. Sebut je la ilaha illallah, masuk syurga. Sebut saja, bukan iman, sebut saja la ilaha, masuk syurga, keluarkan daripada api neraka. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.